Belanjawan 2021 telah diluluskan, namun kita lihat pelbagai naratif politik baru terpancar dari segenap lapisan, tidak kira pembangkang atau kerajaan maupun mereka yang mengambil sikap berkecuali. Jadi kita ingin bincangkan mengenai perkembangan politik semasa dan beri tumpuan khusus kepada sentimen rakyat terhadap politik. Untuk itu kita bersama dengan Sasongko Yudo yang merupakan pakar data raya. Selamat pagi Sasongko. Jadi kita terus kepada belanjawan 2021 selepas ia diluluskan, apa sebenarnya yang kita boleh pelajari sentimen daripada rakyat terhadap politik tanah air ataupun politik Malaysia? Okey, selamat pagi. Sentimen masyarakat selepas belanjawan 2021 sebetulnya cukup surprising because mungkin masyarakat expect ada discussion yang berlaku, conversation yang berlaku surrounding the budget. Tapi ternyata isu yang meningkat justru adalah isu politik. Dan isu politik yang meningkat justru bukan isu yang berkaitan dengan budget, tetapi isu about credibility, especially dalam konteks ini adalah credibility daripada pembangkang, especially dari Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang menjadi center of issue berdasarkan data-data raya yang kami, kajian data raya yang kami lakukan. Cukup surprising actually. Jadi mengapa kredibiliti ketua pembangkang itu menjadi pertikaian dipersoalkan? Apa puncanya? Sebetulnya kalau kita tengok belanjawan sejak sebulan, 2 bulan lepas, isu belanjawan sudah mulai naik, especially selepas pilihan raya Sabah. Isu belanjawan bermula dengan fokus terhadap isu-isu ekonomi, isu-isu masyarakat yang dibahas belanjawan. Sehingga belanjawan pun bermula dan setiap hari kita tengok pembahasan tiap-tiap kementerian pasal isu-isu masyarakat. Which is cukup panas karena kalau orang menunggu pasal undi, apakah undi akan menyokong, tidak menyokong, menyokong, tidak menyokong. Tetapi for last minute, 13 sampai 15 Desember, isu tersebut sudah shifted. Jadi isu itu sudah bergerak daripada isu yang tadinya isu masyarakat, concern about ekonomi and so on, berubah menjadi isu politik. Justru isu belanjawannya sendiri, konten dari belanjawannya sendiri justru menurun. Itu yang kami nampak daripada kajian data raya. Adakah ini bermakna check and balance yang sepatutnya dilakukan oleh pembangkang itu dilakukan tetapi ia tidak menyeluruh ataupun mencakupi pelbagai aspek seperti kehendak rakyat? Mungkin pembangkang sudah berusaha, especially dalam membahas tiap-tiap budget yang diajukan setiap kementerian. Tetapi di sini kita melihat manuver daripada Tun Mahathir dan Kuli, di mana saat-saat last minute melakukan press conference, kemudian bercakap tentang leadership, bercakap tentang pembangkang. So the next day, semua media, including the social media, bukan sekedar mainstream media, tapi including the social media, fokus sentrik kepada tokoh-tokoh tersebut. Bukan lagi terhadap budget, kalau kita tengok the next day. It's a good and a bad, actually. It is a good for Perikatan Nasional, because suddenly yang sepatutnya akan menjadi worrying factors, which is the amount of budget, isu-isu masyarakat, and so on, tetap kemudian sudah shift ke arah isu politik. That's why kalau kita tengok daripada data raya kami tengok influencer. Kami selalu tengok daripada influencers, bukan popularity. Influencers adalah orang menjadi influencer ketika statement di capture oleh media. Dan kita tengok suddenly Tun Mahathir menjadi the top influencers dari masa 13 sampai 15 Desember, which is kalau sebelumnya kita tengok 10 dan 12 Desember, kebanyakan top influencer adalah kementerian. Meaning isu-isu 10 sampai 12 Desember surrounding the isu-isu kementerian, budget-budget. Kita boleh tengok YB Rina Harun, Datuk Saifuddin Abdullah, YB Sahar Abdullah daripada tiap-tiap kementerian. Tetapi 13 sampai 15 Desember, justru yang meningkat adalah Tun Mahathir. Tun Mahathir, follow ada Kuli pun suddenly naik, macam itu. So, dari situ kita boleh nampak konsentrasi perbincangan, konsentrasi ke arah politik, bukan lagi terhadap isu-isu kementerian. Jadi adakah ini bermakna isu-isu yang mendepani belanjawan 2021, moratorium, KWSP, pelbagai kebajikan kepada rakyat itu ditenggelami dengan isu-isu politik? At the point of time, sampai hari ini saya nampak seperti itu. Jadi isu-isu masyarakat KWSP tenggelam oleh isu politik. Tetapi isu politik ini kan isu yang sangat-sangat dynamic. Selepas ini mungkin sampai akhir selepas ini orang mood sudah cuti, sudah bercuti Christmas, Hari Raya, dan kebetulan sekarang pun banjir di Kelantan. Mungkin isu sampai akhir tahun akan ke arah concentrated ke arah situ.
Tetapi ya kita kena ready juga dalam isu Januari nanti ICNAR, KWSP mungkin akan mendekat karena pada masa itu adalah ICNAR orang boleh start withdraw the ICNAR account ya melalui ICNAR program. So mungkin isu itu isu masyarakat, isu kementerian akan naik balik pada Januari nanti. Bergantung juga dari isu politik. Apa yang akan berlaku selepas ini? Selepas contohnya kita tengok even YB Rafizi pun questioning Datuk Seri Amran Ibrahim. Apakah isu politik ini akan berterusan atau isu ini akan habis seperti itu saja? So kita belum tahu. Ya, jadi kita nak memahami mengapa isu-isu belanjawan 2021 ini daripada isu KWSP-nya, daripada isu moratoriumnya, bagaimana ia boleh berubah kepada isu politik? Adakah disebabkan oleh sidang media khas yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Kuli? Kalau kita, macam saya cakap tadi, kalau kita backtrack ke arah selepas pilihan Raya Sabah, isu-isu belanjawan dimulakan dengan isu politik. Jadi bukan dari konten belanjawannya, tetapi dari aura politik yang surrounding the isu belanjawan. Jadi kalau kita tengok selepas PRN Sabah, kemudian budget mula diperbincangkan, kebanyakan entry point-nya adalah selalu politik. Number yang tak cukup, majority yang tak cukup, kemudian baru bercakap tentang isu-isu kementerian, isu-isu masyarakat. Itu yang selalu diulang. Jadi ketika last minute ada isu politik yang cukup, saya katakan cukup seksi bagi masyarakat dan bagi media. So, definitely isu-isu konten belanjawan akan tenggelam terus. Karena isu politik yang fokus ke arah politiknya akan menjadi tumpuan yang utama. Jadi, isu politik ini bukan satu yang suddenly naik. Sebetulnya, conditioning sudah dilakukan. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, dalam 2 bulan lepas, isu politik conditioning sudah bermula. Framing sudah bermula. Sehingga ketika last minute, ketika Tun Mahathir melakukan conference, that is the climax. Jadi itu adalah punca daripada, itu adalah the peak of the issue politics. Yang rakyat mungkin sudah tunggu-tunggu macam itu.